Keempat, lelaki sentuh wanita tanpa sebarang lapik. Ini mazhab Syafi'i. Perbuatan tersebut membatalkan wuduk kedua-duanya. Maksudnya perempuan lain ialah perempuan yang halal berkahwin. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam awalastumun nisa. Ulama mazhab Syafi'i, ini saya bincang sikit lah dalam buku saya ni. Ulama mazhab Syafi'i menyatakan perkataan al-lamsu di situ dalam ayat Quran ini disebut awalamastumun nisa. Jadi ulama mazhab Syafi'i menyatakan perkataan al-lamsu di situ membawa maksud bersentuhan. Oleh itu apa sahaja sentuhan kepada wanita akan menyebabkan terbatal wuduk. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kita kena sebut mazhab Syafi'i dulu sebab buku ni adalah tata cara solat Rasulullah berpandukan mazhab Syafi'i. So saya dah sebutkan pendapat mazhab Syafi'i, sudah selesai tanggungjawab saya. Kemudian yang kedua, tetapi pendapat ini tidak kukuh kerana pelbagai bukti yang lain telah menjelaskan bahawa menyentuh wanita semata-mata tidak membatalkan wuduk. Ini pendapat saya. Ini pendapat saya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Aisyah berkata, aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan kedua-dua kakiku dihadapkan kiblat. Di hadapan kiblat baginda. Dan baginda sedang menunaikan solat. Lalu apabila baginda hendak sujud, baginda memegang kakiku. Lalu aku pun menarik kakiku untuk membolehkan baginda sujud. Nabi pegang kaki. Tengah solat Nabi pegang kaki. Aisyah, apabila baginda bangun, aku lunjukkan semula dua kakiku tadi. Hadis pertama sahih. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Hadis yang kedua. Aku kehilangan Rasulullah pada suatu malam. Di tempat tidurku. Aku meraba-raba mencari baginda. Lalu dua tanganku tersentuh di belakang kakinya. Dan baginda di dalam masjid, iaitu sedang sujud menunaikan solat. Kedua-dua kaki baginda itu ditegakkan. Dan baginda membaca, maksudnya dia sentuh kaki Rasul SAW. Maksud masjid di sini, sebahagian para ulama menyatakan masjid itu adalah tempat solat yang biasa disolat di dalam rumah. Zahir dari kedua-dua hadis ini jelas menunjukkan Nabi pernah menyentuh Aisyah ketika baginda menunaikan solat. Demikian juga Aisyah juga pernah menyentuh Nabi ketika baginda menunaikan solat. Jika sentuhan antara lelaki dan wanita itu membatalkan wuduk, sudah tentu Nabi akan membatalkan solat disebabkan wuduk baginda terbatal kerana baginda disentuh oleh Aisyah. Para ulama dari mazhab Syafi'i mengemukakan jawapan terhadap hadis ini, namun jawapan mereka dianggap lemah oleh ulama mazhab lain, iaitu mereka berpendapat barangkali sentuhan yang berlaku antara Nabi dan Aisyah itu berlaku dengan lapik. Alasan ini dianggap lemah oleh ulama mazhab lainnya, sehingga Asy-Syaukani rahimahullah berkata takwilan ini merupakan takalluf dan bersalahan dengan zahir. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mazhab Syafi'i, tokoh Syafi'iyah moden, dalam tarjihnya mengatakan bahawa penolakan ulama Syafi'i mengenai hadis menyentuh kaki dengan mengatakan kemungkinan berlapik adalah sengaja diada-adakan. Ini ulama Syafi'i tau. Dan bertentangan dengan realiti yang berlaku. Menurutnya lagi, yang paling rajih ialah pendapat yang mengatakan bahawa menyentuh perempuan ajnabi secara tiba-tiba atau tidak dalam keadaan bernafsu adalah tidak membatalkan wuduk. Manakala jika bernafsu, membatalkan wuduk.